Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat bertemu kembali. Jadi Ustazah akan kembali mengambil kelas sains tingkatan 1 imtiaz daripada Ustazah Hawa. Jadi Ustazah dah bincang dengan Ustazah Hawa dan Ustazah dimaklumkan bahawa kamu dah masuk ke bab 6 jadual berkala. Jadi 6.1 penjelasan unsur kamu dah habiskan dengan Ustazah Hawa. Jadi untuk hari ini Ustazah akan cover 6.2 dan 6.3. Okey, campuran. Jadi apa maksud yang kamu faham daripada campuran? Campuran ini adalah gabungan dua atau lebih unsur ataupun sebatian yang bercampur bersama-sama, tetapi dia bercampur secara fizikal sahaja. Jadi tak ada bahan baru yang terbentuk. Contohnya kamu buat air minum, maknanya kamu campur air dengan minum. Jadi dia hanya bercampur secara fizikal lah. Jadi yang terhasil tu air minum tu itu tak dikira bahan yang baru sebab dia tidak ada penghasilan ikatan kimia yang baru terbentuk. Jadi itu dipanggil sebagai satu contoh campuran. Okey. Jadi bila satu bahan tu dia dah bercampur, kalau kita nak asingkan dia, kita boleh asingkan dia dengan cara pengasingan secara fizikal. Jadi pengasingan secara fizikal ni ada sebanyak 6 atau 7 yang kamu perlu tahu. Kamu boleh rujuk kepada buku teks muka surat 177. Ada 7 semuanya cara teknik pengasingan. Itu penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi dan penapisan. Jadi kita akan tengok satu persatu secara ringkas. Okey, yang pertama kaedah penurasan. Penurasan ni maknanya kita menuraskan sesuatu. Contohnya kamu buat teh menggunakan serbuk teh. Jadi teh tu perlu kamu tapis, perlu kamu turas dahulu. Jadi itu dipanggil kaedah penurasan. Right. Jadi ini dia alat-alat untuk penurasan lah. Kalau kamu tengok yang pertama tu, yang itu adalah macam sistem filter air yang dekat rumah tu. Jadi kat bawah sekali tu dia letak batu yang kasar, atas tu batu kerikil yang halus, yang paling halus, pasir halus, dan kemudian ditapiskan. Dan akhirnya kat bawah sekali tu hasil turasannya jernih lah, air yang tidak bercampur lagi dengan lumpur. Okey. Dan akan ada baki turasan lah yang akan tersisa pada bahagian atas. Itu kaedah penurasan. Kemudian kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ni digunakan untuk mengasingkan cecair yang takat didihnya berbeza. Contohnya kalau kita ada air yang bercampur dengan alkohol. Jadi air ni takat didihnya adalah 100, sedangkan alkohol ni takat didih dia bukan 100, lebih rendah daripada 100. Jadi kita boleh guna kaedah penyulingan ni. Yang tu alatnya yang dipanggil alat penyulingan lah, radas penyulingan. Jadi nanti satu jenis cecair tu akan masuk ke dalam conical flask tu, dalam kondom, manakala satu jenis cecair lagi akan kekal tinggal di dalam kelalang dasar pedang. Kaedah ini dipanggil kaedah penyulingan. Apakah syarat untuk menggunakan kaedah penyulingan? Syarat dia mestilah dua jenis cecair yang saling bercampur, tapi dua cecair itu takat didihnya berbeza. Satu mungkin 100 takat didih, satu lagi mungkin 90 darjah Celsius takat didihnya. Kaedah yang ketiga adalah kaedah menggunakan magnet. Jadi kaedah menggunakan magnet ni kita boleh guna untuk mengasingkan bahan yang bersifat magnet daripada bahan yang tidak bersifat magnet. Contohnya kamu ada satu cawan serbuk besi, dia bercampur dengan satu sudu emas. Satu cawan serbuk besi bercampur dengan satu sudu emas. Jadi macam mana kita nak asingkan dia? Kamu gunalah kaedah magnet. Ambil magnet tu akan tarik besi, manakala emas akan tinggal di bawah, tidak ditarik. Jadi dengan tu kita boleh asingkanlah kedua-dua benda tu. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah pengenapan. Kaedah pengenapan syarat dia dua bahan tu
adalah satunya cecair dan satu lagi pepejal, yang mana pepejal tu dia tidak larut dalam cecair tersebut. Dia tidak larut dalam cecair dan dia lebih berat. Jadi dengan itu kita kacau-kacaukan kedua-dua bahan tu, kemudian kita tinggalkan dia untuk beberapa minit. Jadi dia akan membentuk dua lapisan. Jadi lapisan yang bawah yang lebih berat tu kita akan keluarkanlah dia. Dengan itu kita boleh asingkan kedua-dua bahan tersebut. Kaedah ni dipanggil kaedah pengenapan sebab bahan yang lebih berat tu dia akan turun ke bawah. Dia terendap ke bawah, terenap ke bawah. Okey, seterusnya kaedah pengapungan. Sesuai dengan perkataan pengapungan, maknanya kita nak asingkan bahan yang mana bahan tu dia tidak larut dan dia terapung di atas permukaan satu lagi cecair. Jadi alat yang kalau dalam amalnya alat yang digunakan tu macam ni lah, macam yang ada pada gambar ni. Jadi bahan yang contohnya kita ambil antara minyak dengan air. Minyak ni kurang tumpat daripada air, jadi dia akan terapung ke atas. Corong ni dipanggil corong pengapungan. Jadi bila dia dah terapung macam tu, jadi corong tu kita buka bahagian bawah dia dan kita keluarkanlah air yang berada dalam bawah. Dengan itu kita dapat asingkan dia. Sorry, yang tadi tu bukan corong pengapungan, corong pemisahan. Corong pemisahan. Okey, seterusnya kaedah yang ni kat kamu jarang dengar, kaedah kromatografi. Jadi kaedah kromatografi ni bila kita nak mengasingkan suatu campuran yang sikit, sangat sedikit nilai dia. Kalau campuran tu banyak, senang kita boleh guna kaedah penyulingan ataupun kaedah pengasingan yang lain. Tetapi kalau satu campuran tu terdiri daripada dua bahan atau dua larutan, dua cecair, tetapi kuantitinya sangat-sangat sedikit, jadi dengan itu kita guna kaedah kromatografi. Contohnya, kita nak mengasingkan pewarna dalam dakwat pen. Katakan dakwat pen ataupun dakwat printer kamu berwarna oranye. Tapi sebenarnya warna oranye tu dia ada datang daripada gabungan warna-warna yang lain. Jadi kalau kita nak asingkan dakwat printer yang warna oranye tu kepada warna-warna asal yang membentuk dia, maka kaedah tu kita gunakan kaedah kromatografi. Ada caranya lah. Jadi contoh pada gambar ni, kalau kita tengok kat situ, gambar yang pertama tu dia titikkan beberapa pewarna, kemudian dibiarkan titikkan pewarna tu di atas kertas turas, kemudian dibiarkan kertas turas tu menegak. Jadi lepas tu warna tu dia akan terasing, sebab warna tu dia akan macam dia menyerap, dia naik kertas turas tu, tapi dia naik pada kadar yang tidak sama. Jadi kita nampak warna yang merah tu dia dah terasing kepada merah yang lebih terang dengan warna kuning dan sebagainya. Jadi kaedah mengasingkan tu dipanggil kaedah kromatografi. Okey, jadi habislah kita tentang campuran. Sekarang kita pergi pula pada subtopik yang ketiga, iaitu sebatian. Jadi sebatian ni, apa maksud sebatian? Maksud dia adalah gabungan dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Jadi ini beza perkataan campuran dengan perkataan sebatian. Kalau tadi campuran, bahan tu dia bergabung secara fizikal. Tapi kalau sebatian, bahan itu dia bergabung secara kimia. Maknanya macam mana dia bergabung tu kita tak nampak dengan mata kasar, sebab dia telah bergabung secara ikatan kimia di dalam bahan tersebut. Jadi dengan itu nak menghasilkan ikatan kimia, dia akan terhasil daripada tindak balas kimia. Kita akan tengok contohnya nanti. Jadi kalau tadi cara campuran tadi, tidak ada bahan baru yang terbentuk campuran. Contohnya kita hasilkan air Milo. Air Milo tu sebenarnya daripada air dan daripada Milo. Kedua-dua bahan tu masih wujud di dalam air Milo. Tapi bila kita bercakap tentang sebatian, katakan bahan A campur dengan bahan B menghasilkan bahan C. Bahan C itu adalah bahan baru. Jadi bila bahan asal, bahan A dengan bahan B dah tak ada, bahan baru telah pun terbentuk. Jadi kita panggil bahan C itu adalah suatu sebatian. Kenapa sebatian? Sebab C terhasil daripada tindak balas kimia antara A dengan B.
Okey, jadi sekarang kita nak tengok contoh-contoh sebatian, iaitu sebatian ni dia terhasil. Kita nak tengok sebatian yang terhasil daripada logam yang bergabung dengan bukan logam. Kamu kena ingat balik apa maksud logam. Kamu dah belajar dengan Ustazah Hawa. Okey, jadi sekarang kita tengok subtopik yang pertama. Kalau logam bergabung dengan bukan logam, iaitu oksigen. Jadi logam contohnya kat sini adalah yang diberi dekat jadual ni, logam magnesium, logam aluminium. Magnesium kamu jarang jumpa. Aluminium ni contohnya yang tin aluminium, zinc, atap rumah dan zinc, besi kamu biasa jumpa, dan kuprum. Jadi semua benda-benda tu bila dia bergabung dengan oksigen, dia akan hasilkan bahan yang baru. Jadi macam mana kita nak bagi nama kepada bahan baru ni? Kita letak nama dia, bahagian depan tu nama logam, dan bahagian belakang tu oksigen tu tukar daripada oksigen menjadi oksida. Jadi sekarang magnesium campur oksigen menjadi magnesium oksida. Aluminium campur oksigen menjadi aluminium oksida. Macam ni. Okey, kemudian tadi kita dah tengok apa jadi bila logam bergabung dengan oksigen. Sekarang yang kedua kita nak tengok apa jadi bila logam bergabung pula dengan air. Jadi dia akan menghasilkan satu bahan baru sebatian, dan sifat sebatian ni adalah dia bersifat alkali dan dia akan hasilkan satu gas. Gas apa yang dihasilkan? Gasnya adalah gas hidrogen. Contoh, kita ada logam, dan logam ni syaratnya logam aktif lah. Ada juga logam yang tidak aktif. Sekarang kita letak contoh logam yang aktif. Jadi logam aktif ni bila dia kena air, dia akan larut dalam air itu dan dia hasilkan lithium hidroksida dan hasilkan gas hidrogen. Okay, kamu perhatikan pada jadual ni, perkataannya sekarang di belakang lithium tu adalah hidroksida. Daripada perkataan hidrogen sekarang menjadi daripada air itu adalah H2O. Air ni terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Jadi sekarang dia dah menjadi logam hidroksida dan gas hidrogen. Sama juga kalau natrium campur air sekarang menjadi natrium hidroksida dan gas hidrogen. Okey, yang ketiga. Tadi yang pertama kita dah tengok logam campur dengan oksigen. Kemudian kita dah tengok logam campur dengan air. Sekarang kita tengok yang ketiga, logam campur pula dengan sulfur. Sulfur ni belerang lah yang warna kuning tu. Jadi dia akan menghasilkan, perkataan sulfur tu kamu tukarkan dia menjadi sulfida. Kalau yang depan logamnya tu adalah besi, maka besi campur sulfur menjadi besi sulfida. Kalau logam tu aluminium campur sulfur menjadi aluminium sulfida. Okey, jadi kita habis bahagian tadi, campuran logam dengan bukan logam untuk menghasilkan sebatian. Sekarang kita tengok pula macam manakah kita nak mengasingkan sebatian. Kalau tadi bahagian 6.2 tajuk campuran tadi, ada sebanyak 8 cara untuk mengasingkan campuran. Kalau kamu ingat lagi caranya tu kromatografi, penurasan, menggunakan magnet dan sebagainya. Jadi bagi kaedah mengasingkan sebatian, kamu akan tengok kaedah yang dipanggil elektrolisis. Okey, jadi yang ini adalah radars untuk melakukan proses elektrolisis. Apakah proses elektrolisis? Proses menggunakan elektrik untuk menghasilkan suatu sebatian kepada elemen yang asalnya. Contohnya dalam gambar ni kita menggunakan air. Kita letak dalam beaker tu air. Jadi sekarang air ni kita nak asingkan dia kepada unsur asal dia. Jadi unsur yang ada dalam air ni adalah oksigen dan hidrogen. Jadi kita alihkan elektrik
maka elektrik tu akan membantu mengasingkan air menjadi gas oksigen dan gas hidrogen di sebelah. Nampak yang terhasil dalam dua tabung uji itu, P dan Q. P itu oksigen, Q itu hidrogen. P sikit, Q banyak. Oksigen sikit, hidrogen banyak. Sebab formula air adalah H2O. Hidrogen ada 2, oksigen ada 1. Jadi sebab tu kamu nampak tabung uji hidrogen lagi banyak gas hidrogennya berbanding tabung uji P. Okey. Jadi yang ni penerangan satu molekul air terdiri daripada dua unsur, iaitu H ada 2, oksigen ada 1. Jadi bila berlaku proses elektrolisis, maka terhasillah gas hidrogen dan gas oksigen. Okey, inilah dia rupa molekul air. Yang tengah warna merah tu oksigen ada 1 biji saja, hidrogen ada 2. Jadi molekul air ni adalah sejenis sebatian. Dia bukannya sejenis campuran. Okey, kita habis bahagian tersebut. Sekarang kita nak tengok ada 2 istilah yang kamu perlu tahu, iaitu istilah perubahan fizik atau perubahan fizikal dan juga istilah perubahan kimia. Okey, bila kita sebut tentang perubahan fizik, sesuatu benda yang berubah secara fizikal, di sini tidak ada bahan baru yang terhasil. Contoh, kalau kita tengok seketul ais. Ais tu dia daripada keadaan pepejal, dia cair, dia pun mengalami peleburan. Daripada ais tu berkeadaan pepejal, dia tak bertukar menjadi cecair. Jadi kita katakan bahawa peleburan ais tu adalah satu perubahan fizik atau perubahan fizikal. Kenapa dia satu perubahan fizikal? Sebab masih lagi bahan asasnya adalah air, ataupun bahan asasnya adalah H2O. Jadi tak ada bahan baru. Semasa ais tu menjadi pepejal, dia adalah H2O, dan semasa dia telah menjadi cair, dia juga adalah H2O. Jadi tak ada bahan baru yang terhasil, maka perubahan dia melebur tu kita sebut adalah suatu perubahan fizikal. Berbeza pula kalau istilah perubahan kimia. Perubahan kimia menyebabkan satu bahan baru terbentuk. Contohnya, kita ambil contoh besi yang berkarat. Kita tengok besi tu mula-mula dia licin berkilat, kemudian besi tu berkarat. Jadi, kita katakan besi yang berkarat tu mengalami perubahan kimia, bukan lagi perubahan fizikal. Sebab apa? Mula-mula besi tu dia dalam keadaan besi. Tapi selepas dia berkarat, dia bukan lagi besi. Dia adalah ferrum oksida. Kita tak boleh panggil besi yang dah berkarat tu sebagai besi. Dia adalah benda yang baru. Dia adalah ferrum oksida. Kalau besi sebelum ini, bila kita dekatkan magnet, besi itu akan melekat pada magnet. Tapi bila dia dah menjadi berkarat, maka dia bukan lagi besi. Kita tarik dengan magnet, magnet tak boleh lagi menarik karat. Sebab bahan tu bahan baru dah terhasil. Besi oksida dah terhasil dan dia bukannya besi. Contoh-contoh lain perubahan kimia ni adalah proses fotosintesis, proses perebutan dan respirasi. Contohnya respirasi, kita sedut oksigen, tapi bila keluar dia bukan lagi oksigen, sebaliknya dia adalah karbon dioksida, benda yang baru. Jadi kita sebut respirasi itu suatu perubahan kimia, bukannya suatu perubahan fizikal. Okey, jadi sekarang slide yang kedua terakhir. Di sini adalah perbandingan. Apa beza antara perubahan fizik dengan perubahan kimia? Kalau kamu tengok pada slide ini, yang bulatan yang berwarna biru tu, yang tu adalah persamaan. Antara perubahan fizik dengan perubahan kimia ni, dia ada 2 persamaan. Apa persamaan dia? Kedua-dua benda tu berlaku kepada jirim atau berlaku kepada benda. Contohnya perubahan fizik berlaku kepada lilin yang mencair daripada pepejal jadi cecair. Kalau perubahan kimia pula berlaku kepada benda juga, pada jirim juga. Contohnya dia berlaku pengaratan besi.
Jadi berlaku pada jirim. Dan perubahan fizik dan perubahan kimia ni kedua-duanya ada berlaku perubahan tenaga. Ada perubahan suhu di situ walaupun dia kecil. Okay, kemudian bulatan-bulatan luar yang berwarna kuning tu, itu semua adalah perbezaan lah antara perubahan fizik dengan perubahan kimia. Semua yang dah disebut kat situ, Ustazah dah terang tadi. Cumanya sekarang dia dah simplifykan kepada bentuk berteguih. Okay. Okey, jadi yang ni adalah slide terakhir kita. Ini pun dia rumuskan sahaja apa yang tadi kita dah bincangkan. Perbezaan antara subtopik 6.2 campuran dengan subtopik 6.3 sebatian. Jadi apa perbezaan dia? Contohnya, yang pertama dalam jadual tu, pembentukan bahan baru. Jadi bagi satu campuran, dia hanya berubah rupa dari segi fizikal, tetapi tak ada bahan baru terhasil. Jadi ditulis tidak. Bagi sebatian pula, dia memang menghasilkan suatu bahan yang baru. Contohnya, air, H2O terbentuk daripada oksigen dan juga hidrogen. Jadi di situ bahan yang baru. H2O itu adalah bahan baru, air. Yang lain-lain itu semua Ustazah dah terangkan. Okey, jadi sampai situ saja penerangan Ustazah. Sekejap lagi Ustazah akan bagikan latihan untuk kamu selesaikan. Okey, terima kasih.